Okey, baik, seterusnya kita beralih kepada soalan nombor 2. Okey, kita lihat soalan nombor 2 ni. Okey, rajah menunjukkan 5 heksagon. Okey, rajah menunjukkan 5 heksagon. Okey, sekejap. Okey, rajah menunjukkan 5 heksagon A, B, C, D dan X yang dilukis pada grid segi 4 sama. Okey, antara heksagon A, B, C dan D, yang manakah bukan imej heksagon X di bawah suatu gabungan penjelmaan? Okey, baik. Bila dia sebut gabungan penjelmaan, maksudnya ada berlaku lebih daripada satu penjelmaan. Tetapi kalau kita lihat, okey, ini X ini maknanya ini adalah objeknya. Kan, ini adalah objek, dan A, B, C, D itu adalah imej dia. Okey, jadi kalau kita lihat kepada imej dia, semua telah berlaku pembesaran, betul tak? Okay, walaupun dia mengecil tu, kita masih istilahkan dia sebagai pembesaran. Okay, jadi maksudnya dia sama macam soalan nombor 1 tadi. Kalau kita lihat bahawa penjelmaan ini melibatkan pembesaran. Okay, pembesaran maksudnya kita mesti kena konsisten dengan dia punya skala faktor. Okey, baik, pusat insya-Allah semua akan ada pusat kalau kita cantumkan bucu-bucunya. Tapi sekarang ni kita punya concern adalah lebih kepada skala faktor dia. Cuba kita tengok A. Kita lihat yang X tu, okey, kalau tengok panjang dia 1 2 3 4. Okey, tapi imej dia dah jadi 2. Maksudnya kalau dia mesti mengecil 2 kan. Okey, so kalau sini 4 dia jadi 2. Okey, kalau sini 2 dia jadi 1, betul. Kalau sini 4 dia jadi 2, kalau sini 2 dia jadi 1, dan sini 4 jadi 2. Maknanya A adalah betul dia punya imej. Alright. Okey, untuk B pula, B, okey, kita lihat kalau panjang sini 2, okey, B dah jadi 3. So maknanya dia jadi 3/2. Okey, 3/2. Macam mana pula kalau ni 1 2 3 4 5 6. Ini 1 2 3 4. Okey, so kalau 6/4 pun masih 6/4 lah. Dia masih 3/2 juga. Okey, konsisten. Okey, macam mana pula ini? Kalau sini 2, sini 3, 1 2 3, so 3/2 masih 3/2. Dan yang ni 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6/2. So semua kat sini adalah 6/4 lah. So sini semua 3/2. So dia punya skala faktor masih konsisten. C pula, C, okey, daripada 2 dia jadi 1. So maksudnya dia 4, dia kena jadi 2 kan, maksudnya dia mengecil 2. So sini 2 dia jadi 1, dan sini 4 pun dia jadi 2, sini 4 pun dia jadi 2. So maksudnya masih konsisten juga. So C tu masih konsisten dari segi skala faktor. So jawapan dia D lah kan, sebab ada pun A, B, C. So kalau A, B, C semua dah betul, so D. Okay, tapi kita lihat apa salah D ni. Okay, kita tengok D ni. Okey, kalau kita tengok sini 2, sini mestilah 2 juga kan. Okey, lepas tu tiba-tiba cuba tengok apa yang cacat celah dekat mana. Kalau sini 1 2 3 4, sini dah jadi 3. Nampak? Sini 1 2 macam ni, tapi dia jadi macam ni. Kan? Lepas tu 1 2 3 4. Okey, 1 2 3 4 masih sama. So ada yang sama, ada yang tak sama. So maksudnya skala faktor dia tak konsisten. So jawapan dia adalah D. Ingat, kalau nak buat pembesaran, skala faktor mesti konsisten. Maksudnya samalah semua. Panjang tu semua dia membesar dengan skala yang sama. Okey, baik. So jawapan dia adalah D. Okey, baik. So itu untuk soalan nombor 2. Soalan nombor 3 pula. Okey, soalan nombor 3. Rajah menunjukkan 5 segitiga P. 5 segitiga P, A, B, C, D dilukis pada grid segi 4 sama. P ialah imej bagi satu objek di bawah translasi -6 5. Okey, dia bagi kita satu translasi. Okey, translasi -6
3. So kita pun nak kat sini. Okey, negatif 6. 3 sekejap. Okey, baik. Negatif 6 5, sorry, negatif 6 5. Okey, apa yang kita faham dengan translasi? Di bawah suatu, dia kata P ialah image. P ni image. Okey, maksudnya objek dia sama ada A, B, C atau D lah. Alright, yang mana objek tu dia telah menggunakan translasi untuk mendapatkan image P tu. Okey, so daripada A, B, C, D, yang mana kita rasa objek dia. Okey, so kita tahu kan negatif 6 maksudnya dia bergerak 6 ke kiri. Kalau 6 ke kiri maknanya daripada sini lah, takkan dari sini kan. C dengan D ni dah memang out. Sebab apa? Sebab dia dari kanan, dia akan ke kanan untuk pergi ke P. Betul? Okey, so sama ada A ataupun B. Okey, kita tengok, cuba kita tengok buat B dulu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Padahal dia nak 6. So A pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, betul. Kemudian 5 tu ke atas, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. So dia sampai sini. So jawapan dia tidak syak lagi. Apa? A. Okey, translasi senang. Okey, antara rajah berikut, manakah image bagi objek di bawah suatu pantulan pada garis Y sama dengan X? Okey, kita dah tahu dah. Y sama dengan X mesti macam mana? Kita lukis siap-siap. Okey, Y sama dengan X. Okey, Y sama dengan X, mesti garis dia macam ni. Kita buat siap-siap. Kita buat siap-siap. Baik. Bila buat macam tu, A memang out. Sebab mana boleh image daripada objek image ke situ, padahal garis dia kat situ. Yang B pun dah memang out kan. Okey, so C pun out. So jawapan jawapan D lah. Sebab dia punya ni image mesti kat sini kan. Nampak senang je kalau kita tahu garis Y sama dengan X tu kat mana. Okey, baik. Untuk rajah soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Pada rajah menunjukkan dua segitiga P dan Q dilukis di bawah satu satah ke atas. Segitiga Q ialah image bagi segitiga P di bawah suatu putaran. Okey, kalau kita tahu putaran, okey, putaran mesti ada dia punya pusat. Okey, mesti dia pusat, arah dan juga sudut. Okey, bila dia bagi objek dan image, kita kena tahu sudut dia dulu kan. Okey, kalau nak tahu sudut, kita ambil bucu, temukan dengan bucu dulu. Kalau dia ada persilangan, maksudnya sudut dia adalah 180. Okey, cuba kita ambil ini. Nanti nak ambil pakai pembaris. Ambil pakai pembaris. Okey, ni kita Allah. Okey, ni kita temukan dengan ini. Yang ni pula kita temukan, Allahu Akbar. Okey, ni kita temukan pula dengan yang ini. Betul. Okey, manakala Q ni yang ujung ni ini kita temukan dengan ni. Seolah-olah macam kita jumpa satu persilangan dekat situ. Betul. Okey, kalau kita dah jumpa satu persilangan kat situ, persilangan dia adalah 5, 5. So itulah titik 5, 5. Okey, kalau kita jumpa persilangan, titik itu adalah pusat. Manakala dia punya sudut mesti 180 sebab dia ada persilangan. Kalau dia tak ada persilangan, maksudnya sudut dia adalah 90 darjah. So jawapan dia adalah D. Secara automatik kita dapat kat situ. Okey, kemudian soalan nombor 5. Rajah menunjukkan 5 pentagon, okey, yang dilukis pada satu grid, lukis pada grid segi empat sama yang sama besar bersisi 1 unit. Okey, semua tu 1 unit. Okey, baik. Jadi apa soalan dia? Antara pentagon A, B, C dan D, okey, yang manakah image bagi W di bawah translasi 2, -5? Yang manakah image bagi W pula? Maksudnya W tu adalah objek. Kita kena tahu yang mana objek, mana image. Tadi soalan nombor 3 tadi dia dah bagi itu sebagai image, ini dia bagi W ni sebagai objek. Dia kata yang manakah image bagi W di bawah translasi 2, 3. Maksudnya 2 tu dia mesti ke